Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan kami akan membincangkan tajuk isu sosial dalam pembangunan negara, iaitu kesan pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Pengangguran menjadi isu yang tidak asing lagi bagi kita, terutama ketika negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Sejak dunia dilanda wabak tersebut, ramai dalam kalangan kita yang hilang punca pendapatan. Malah, lebih parah lagi, ada yang hilang pekerjaan. Sesebuah negara dikatakan mempunyai pertumbuhan yang baik sekiranya kadar penganggurannya rendah. Sebaliknya, jika kadar pengangguran sesebuah negara itu tinggi, itu bermakna berlakunya pembaziran dalam aspek sumber manusia. Oleh itu, masalah pengangguran terus menjadi salah satu masalah ekonomi yang sangat penting dan harus ditangani dengan segera. Semestinya ia merupakan cabaran baru kepada lepasan siswazah kini. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji faktor pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Yang kedua, untuk mengkaji kesan pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Dan yang ketiga, untuk mengkaji langkah menangani pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan mengedar borang soal selidik kepada 30 responden. Kami juga menemubual beberapa individu untuk mendapatkan maklumat. Dapatan kajian merangkumi 3 catapai untuk bahagian demografi dan 3 grafbar untuk objektif isu ini. Pengkaji menggunakan nilai peratusan bagi bahagian demografi dan nilai mean bagi bahagian objektif. Bagi catapai demografi umur, nilai peratusan tertinggi adalah 86.7% bagi umur 18 hingga 20 tahun, iaitu 26 orang daripada 30 orang. Manakala selebihnya terdiri daripada 3 orang bagi 21 hingga 23 tahun dan seorang bagi 24 hingga 26 tahun. Bagi catapai demografi jantina, pengkaji mendapati bahawa bilangan responden perempuan lebih tinggi, iaitu 23 orang persamaan 76.7%, manakala responden lelaki seramai 7 orang persamaan 23.3%. Catapai seterusnya menunjukkan 100% responden bagi kajian ini terdiri daripada bangsa Melayu. Graf bar bagi objektif pertama, iaitu faktor pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Daripada kajian ini, terdapat 5 faktor pengangguran, iaitu peluang pekerjaan yang terhad, sikap majikan yang memilih, sikap mahasiswa yang tak lalu memilih pekerjaan, penganggur tidak berminat untuk berhijrah ke tempat yang lebih banyak peluang pekerjaan, dan persaingan yang tinggi dalam bidang pekerjaan. Namun, pengkaji hanya memilih 3 mean tertinggi antara 5 faktor tersebut. Mean yang pertama tertinggi, iaitu 4.33 bagi persaingan yang tinggi dalam bidang pekerjaan. Hal ini disebabkan ramai pekerja asing dibawa masuk ke dalam Malaysia seperti buruh dari Bangladesh. Mean kedua tertinggi, iaitu 4.03 bagi peluang pekerjaan yang terhad. Hal ini berlaku disebabkan tiada keseimbangan antara keperluan industri dan penghasilan gaduan daripada institusi pengajian tinggi. Dan mean ketiga tertinggi ialah sikap mahasiswa yang terlalu memilih pekerjaan. Perkara ini disebabkan mahasiswa terlalu memilih pekerjaan mengikut CJ yang diperolehi dan ingin gaji bulanan yang tinggi pada awal pekerjaannya. Faktor ini sudah dipersetujui oleh responden yang menyebabkan lambakan pengangguran di Malaysia. Grafbar yang kedua, iaitu kesan pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Berdasarkan grafbar tersebut, ia menunjukkan mean yang tertinggi, iaitu 4.2 bagi bagi kefungsional ekonomi. Hal ini berlaku sembilan kerana konsumsi masyarakat menurun. Seterusnya, mean kedua tertinggi, iaitu 4.7 bagi kadar kemiskinan meningkat. Hal ini kerana ekonomi negara tidak stabil disebabkan harga barang meningkat. Bukan itu sahaja, mean ketiga yang tinggi ialah meningkatkan masalah sosial dengan sebanyak 3.97. Hal ini menyebabkan ramai mahasiswa yang tertekan kerana tiada pekerjaan. Graf yang terakhir, iaitu langkah menangani pengangguran terhadap pembangunan negara bangsa. Berdasarkan grafbar tersebut menunjukkan mean yang tinggi, iaitu 4.7 bagi menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan di peringkat kerajaan. Hal ini dapat menyebabkan ramai lepasan siswazah menyertai program ini bagi memperoleh pekerjaan di sektor kerajaan. Selain itu, mean kedua tertinggi, iaitu 4.3 bagi menunjukkan banyak institusi latihan bagi golongan lepasan siswazah. Hal ini demikian kerana institusi latihan ini dapat mengasah bakat para lepasan siswazah dalam bidang pekerjaan yang disitu.
akhir sekali, yang ketiga tertinggi ia adalah mewujudkan lebih banyak sektor industri bagi membuka peluang pekerjaan dengan sebanyak 4.3. Hal ini sedemikian kerana dengan banyaknya sektor industri dibuka dapat menarik ramai lepasan luasan untuk bekerja. Perbincangan isu dan patriotisme. Pengkaji mendapati bahawa perbincangan isu iaitu isu sosial dalam pembangunan negara boleh dikaitkan dengan patriotisme. Yang pertama, daya saing negara. Persaingan yang tinggi dalam bidang pekerjaan tidak menyumbang kepada daya saing negara. Hal ini adalah kerana lebih ramai masyarakat yang tidak mendapat peluang pekerjaan. Selain itu, soal imej negara. Peluang pekerjaan yang terhad menjejaskan imej negara. Hal ini demikian, masyarakat yang tidak memperolehi pekerjaan akan menyebabkan kadar pengangguran dalam negara meningkat. Seterusnya, tanggungjawab. Mahasiswa bertanggungjawab memilih pekerjaan untuk membangunkan industri negara. Sikap mahasiswa yang terlalu memilih menyukarkan mereka mendapat pekerjaan. Akhir sekali, rasional. Sikap majikan yang kurang rasional dalam memilih pekerja. Untuk solusi, pihak kerajaan membantu perkembangan perusahaan kecil dan sederhana. Hal ini dikatakan demikian kerana kita tidak boleh mengharapkan pelabur asing yang datang melabur ke negara kita. Kerana bila-bila masa sahaja mereka boleh menarik kembali pelaburan mereka. Oleh itu, perkembangan usahawan tempatan dapat memberi peluang pekerjaan serta dapat meningkatkan daya upaya tenaga. Yang kedua adalah kerajaan boleh mengadakan kempen usahawan bagi golongan keluaran universiti kerana kebanyakan mereka belum ada pengalaman kerja. Oleh itu, kempen ini dapat memberi kesedaran dalam diri mereka serta dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk memulakan sesuatu perniagaan. Kempen ini juga dapat memberitahu tentang konsep dan cara-cara membuat perniagaan dengan betul. Dengan ini, golongan muda dapat merancang perkara hadapan yang perlu dilakukan untuk mengelakkan mereka tidak mendapat pekerjaan yang tetap. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran pekerja dan graduan secara berskala. Pada era globalisasi ini, seperti yang kita tahu, teknologi semakin canggih daripada semasa ke semasa. Oleh sebab itu, dikatakan penggunaan mesin mengikut kecanggihan teknologi akan dikuat kuasa. Dengan ini, kemahiran pekerja tidak akan digunakan lagi. Maka, seseorang itu perlu meningkatkan kemahiran mereka dalam suatu bidang pekerjaan untuk mengelakkan mereka menjadi seorang penganggur. Menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan di peringkat kerajaan. Hal ini dikatakan kerana penjawat awam yang dilantik secara tetap akan menambah baik dalam sistem pentadbiran. Oleh itu, pengangguran dapat dikurangkan. Seterusnya memulakan pusat latihan keusahawanaan bagi golongan muda dan perusahaan kecil dan sederhana. Dengan ini, mereka dapat memperluaskan pasaran produk mereka ke luar negara. Hal ini dikatakan kerana golongan PKS dan golongan muda yang berjualan secara kecil-kecilan dapat meluaskan lagi produk mereka di mata-mata orang di luar negara. Dengan ini, justeru, ini juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada golongan muda untuk mencari pengalaman kerja.